بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه لذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه لذوي القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Seperti biasa, dalam permulaan program My Hadis Time ini, saya akan mulakan dengan bacaan satu hadis sebagai pengajaran ataupun apa-apa sahaja yang kita boleh amalkan daripada hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, yang direkodkan oleh Imam Ahmad, yang diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abza. Dia menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza asbaha wa amsa. Sesungguhnya Rasul akan membacakan perkara ini ataupun zikir ini pada ketika pagi dan ketika petang. Apakah zikir tersebut? Rasul dikatakan menyebutkan asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kalau kita perhatikan hadis ni, barangkali ramai yang tahu hadis yang kita amalkan pada setiap pagi dan petang sebagai zikir. Kita punya ikrar bahawa kita mulakan pagi kita dengan mengikhlaskan diri atas fitrah agama Allah. Seperti biasa, pada hari ini dengan saya, teman saya setiap hari, Ustaz Husaini. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Doktor sihat ya? Alhamdulillah. Saya teringat doktor yang kata hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disusun juga oleh Imam Hasan Al-Banna. Syahidnya asbahna ala fitratil Islam. Betul, betul. Maknanya Ustaz Husaini rajin baca zikir ni pagi dan petang. Alhamdulillah, doa-doa kan doktor ya. Masya-Allah. Baik. Seperti biasa, kalau dalam perbincangan sebelum ni, perbincangan kita ambil helaian daripada muka surat Al-Quran. Kita cerita tentang kepimpinan yang mana Allah Taala melantik pemimpin daripada kalangan Bani Israel, tapi Bani Israel menolak. Sedangkan Allah Ta'ala kata pemimpin ni daripada kalangan ahli ilmu. Maka dalam perbincangan yang seterusnya kita cerita pula tentang pengikut. Tapi sebelum perbincangan mengenai hadis ini, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita bersemangat kali ini. Kita lihat Mashaf pada muka surat yang ke-41 ayat yang ke-249. Kita lihat apakah pesanan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita ambil iktibar. Mudah-mudahan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت
فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Begitulah tadi bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini daripada ayat 249. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, sebelum ni kisahnya adalah Bani Israel meminta dilantikkan seorang nabi, dilantikkan seorang pemimpin, maka Allah lantik seorang pemimpin daripada orang yang mempunyai ilmu dan kekuatan, lalu dilantik Talut. Apabila dalam sampai satu keadaan, maka mereka diuji dengan sungai. Yang ni yang dibacakan tadi oleh Ustaz Husaini. Siapa yang berjaya menyeberangi ataupun menyelamatkan diri mereka daripada ujian sungai ini, maka Allah Ta'ala ataupun mereka akan terlepas ataupun terselamat ataupun lepaslah daripada ujian ini. Perbincangan mengenai Talut dan sungai ini sebenarnya juga diceritakan dalam hadis. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan dalam slide kita. Hadis kita berkenaan tentang perbincangan hari ini mengenai pengikut yang taat ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang mana daripada Sayyidina Al-Barra' Anil Barra' radhiyallahu ta'ala anhu qala haddathani ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mimman syahida Badra annahum kanu iddata ashabi Talut alladhina jazu ma'ahu an-nahar bid'a ashara wa 300. Qala Al-Barra' la wallahi ma jawaza ma'ahu an-nahar illa mu'minun. Daripada Al-Barra' radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang ikut serta dalam perang Badar menceritakan kepada aku bahawa jumlah mereka seperti jumlah tentera Talut yang menyeberangi sungai, iaitu sekitar 310 ataupun 311 orang. Al-Barra' berkata, demi Allah, tiada daripada mereka yang dapat menyeberangi sungai kecuali orang yang beriman. Baik, perbincangan lanjut, huraian terperinci mengenai hadis ini akan kita teruskan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita sekali lagi dalam My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Banyak kali kita mendengar nama Nabi SAW dan banyak kali jugalah kita menyebut berselawat ke atas junjungan besar Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun mendengar hadis yang dibacakan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi mengenai dengan pengikut yang taat kepada pemimpinnya. Apa yang dilakukan, apa yang diarahkan oleh pemimpinnya, yang itulah yang dilakukan oleh pengikutnya selagi tidak melanggar hukum syarak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita menelusuri, kita tengok siapakah perawi yang telah meriwayatkan hadis yang dibacakan sebentar tadi, iaitu Sayyidina Al-Barra' bin Azib, ya, merupakan seorang sahabat di Madinah, ya, yang meriwayatkan hadis ini. Dan kemudiannya Sayyidina Al-Barra' bin Azib ini juga merupakan orang yang memeluk agama Islam ketika mana usia mudanya dan menyertai peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu antaranya peperangan Khaybar, doktor. Masya-Allah. Hebat Ustaz Husaini, ya. Mana Ustaz Husaini ingat perawi itu. Sebab kita pernah kan sekali dengan Al-Barra', insya-Allah. Ya, betul. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kita pernah membincangkan tentang Al-Barra' bin Azib, tapi kali ini kita bagi 3 lagi poin yang berbeza. Mari sama-sama kita perhatikan dalam slide kita, iaitu perawi kita pada hari ini adalah Sayyidina Al-Barra' bin Azib. Beliau meriwayatkan hadis tentang kedatangan Rasulullah ke Madinah. Beliau banyak berjihad pada zaman Rasulullah SAW dan juga Khulafa' Ar-Rashidin, dan beliau telah dilantik menjadi pemimpin tentera pada zaman Sayyidina Uthman. Ini 3 poin utama yang kita bincangkan, kita kongsikan pada hari ini. Poin pertama, kalau tuan-tuan nak tahu, beliau adalah orang yang menceritakan bagaimana datangnya orang pertama ke Madinah. Kalau tuan-tuan masih ingat, sebenarnya yang datang pertama sebelum datangnya Rasulullah adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair, iaitu Rasulullah hantar Mus'ab untuk mengajar mereka Al-Quran. Tapi mungkin juga tak ramai yang tahu, Al-Imam Bukhari merekodkan sebenarnya Mus'ab tidak datang keseorangan, iaitu dia datang dengan Sayyidina Abdullah bin Ibni Ummi Maktum.
iaitu seorang sahabat yang buta. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib ni, dia kata awwalu man qadima ilaina, orang yang pertama datang kepada kami adalah Mus'ab bin Umair wa ibni Ummu Maktum, iaitu Abdullah bin Maktum, yuqri'anina al-Quran, mereka berdua mengajarkan kepada kami al-Quran. Jadi hadis ni yang diriwayatkan oleh Al-Bara ini menceritakan kepada kita, oh itulah situasi-situasi pertama yang berlaku ketika mana Rasul mula menyebarkan dakwah melalui sahabat. Beliau adalah juga Al-Bara ni juga adalah orang yang rajin berjihad macam disebutkan oleh Ustaz Usaini, dan juga pernah dilantik sebagai pemimpin tentera pada zaman Saidina Osman. Baik, kita masuk kepada perbincangan seterusnya. Kalau tuan-tuan ingat lagi tadi perbincangan ataupun bacaan ayat Quran yang disampaikan oleh Ustaz Husaini menceritakan bagaimana Talut bagi tahu kepada pengikut dia, kamu akan diuji dengan sungai, iaitu siapa yang minum air sungai ni dia tak akan lepas ujian ni. Tak ramai, maknanya ramai juga yang minum sehinggalah bilangan mereka menjadi sedikit. Yang bilangan menjadi sedikit inilah yang diceritakan dalam hadis yang kita bacakan tu tadi. Menurut beberapa para sahabat yang hadir dalam perang Badar, sebenarnya mereka bilangannya hampir-hampir sama seperti tentera Badar tu tadi. Yang ni kita perhatikan bagaimana sebenarnya yang taat kepada Rasulullah, yang taat kepada Allah dan Rasulullah, pengikut yang akan berjaya. Pengikut yang beriman seperti mana pengikut Talut tu tadi, dan pengikut ataupun sahabat yang beriman kepada Rasulullah, mereka taat kepada Rasulullah dan mereka beriman kepada Rasulullah. Kalau dalam sirah Ustaz Husaini dalam sirah sebenarnya banyak contoh. Sebagai contoh macam perang Khandaq. Perang Khandaq ni berlaku dalam musim sejuk, angin yang sangat kuat. Perkara ni memang direkodkan di dalam hadis, yang mana bila mana dah keadaan dah kucar-kacir. Perang Khandaq ni kan kita gali parit kan, orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh, dah kucar-kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata, siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasul kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun yatini bi khabaril qaum. Rasul kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasul pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. Tetapi dalam hadis menceritakan aku tak berani kerana Rasulullah kata jangan goncangkan musuh tu. Intai saja. Jangan intai saja, nak tengok apa keadaan mereka sahaja. Lalu Huzaifah pun taat, maknanya dia intai saja, dia tengok keadaan musuh, lalu dia beritahu pada Rasul musuh dalam keadaan yang kucar-kacir kerana mereka dengan keadaan ribut, sejuk dan sebagainya. Macam tu juga pernah satu malam Rasul keluar dengan Saidina Abu Dzar. Siapa yang pernah dengar Saidina Abu Dzar Al-Ghifari ni banyak juga meriwayatkan hadis. Rasul pernah keluar dengan dia. Rasul kata pada dia, tunggu tempat engkau kat sini. Rasul kata pada Abu Dzar, maka nakala tabrah ya Abu Dzar. Tempat engkau Abu Dzar, jangan kau bergalih sehinggalah aku pulang, hatta arja', sehingga aku pulang. Bila Rasul tinggalkan Abu Dzar, tiba-tiba Abu Dzar dengar suara. Jadi Abu Dzar dia bimbang, Rasul ada apa-apa ni? Dia takut Rasul dicederakan ataupun disakiti. Lalu tapi dia teringat hadis tu. Inilah dia pengikut yang taat. Mana ingat hadis tu, maka dia tak ke mana-mana. Perbincangan sebenarnya banyak lagi, kita akan sambung lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis pengikut yang taat. Tadi kita dah perhatikan bagaimana Saidina Huzaifah sangat taat dengan arahan Rasulullah. Rasulullah suruh pergi mengintip tentera musuh dalam perang Khandaq, dia pergi intip musuh dalam perang Khandaq. Kita tengok juga Saidina Abu Dzar, begitu taat dia dengan arahan Rasulullah, tak suruh ke mana-mana, tak bergerak ke mana-mana, jangan bergerak ke mana-mana, dia tak bergerak ke mana-mana. Tuan-tuan masih ingat tak dalam perang Uhud Ustaz Husaini? Perang Uhud bila Rasul kata jangan ke mana-mana, ada yang bergerak, betul tak? Kumpulan pemanah. Jadi bila bergerak, apa kesan dia?
Kucak-kacir. Tengok tu, bila kita tak taat kepada pemimpin atas arahan yang penting, maka dia akan memberikan kesan kepada kelompok ataupun organisasi kita macam tu. Sebab itulah kalau kita perhatikan, sahabat ni kadang-kadang ketaatan dia luar biasa. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat, kita pernah cerita kisah Saidina Abdullah bin Umar. Saidina Abdullah bin Umar ni, dia pernah pergi dengan Rasulullah pada haji yang terakhir, Hajjatul Wada'. Bila Rasulullah berhenti di tempat ni, dia berhenti di tempat ni. Bila Rasulullah lalu di pokok tu, tunduk di pokok tu, dia pun tunduk di pokok tu. Sehinggalah bila mana Rasulullah dah tak ada, Saidina Abdullah bin Umar masih lagi berhenti di tempat yang sama, di pokok yang sama, menunjukkan dia adalah taat walaupun tidak disuruh oleh Rasulullah dalam keadaan yang sedemikian. Baik, yang ni mengenai tentang ketaatan sahabat yang kita panggil ta'ah mutlaqah, ta'ah yang sangat kuat. Tapi timbul perbincangan pada hari ini, satu perbincangan yang menarik. Kalau kita terlalu taat sangat kepada pemimpin, tak ke kita menyekat kreativiti seorang anak buah tu? Maknanya dia tak boleh persoal ke Ustaz ini pemimpin dia ke macam mana? Dia kalau kita tengok pemimpin ini memang tugas dia adalah untuk mengepalai sesuatu. Betul. Ya? Dan tapi harus ditengok kalaulah arahannya itu melanggar hukum syarak. Ya. Arahannya itu menyebabkan berpecahnya satu institusi dan sebagainya. Dan itulah hak kita sebagai untuk kita bersuara. Ada seorang sahabat juga kalau bersuara kalau apa-apa yang mungkin ada soalan. Tapi kalau kita tengok kita ini bukanlah sekadar orang kata harus taat. Maksud dia harus taat kepada benda yang mendatangkan manfaat kepada agama dan negara. Baik. Bagus sekali pandangan Ustaz ini. Maknanya taat kepada perkara yang benar-benar, maknanya bukan taat kepada perkara yang maksiat. Betul. Dan juga saya suka kongsikan juga kepada tuan-tuan, maknanya bila Rasulullah minta kita taat, tak bererti kita tidak boleh berbincang dengan pemimpin kita. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat dalam kes Perang Badar, ketika nak menentukan kedudukan Perang Badar, Rasulullah meletakkan kedudukan pada satu tempat. Tiba-tiba datang seorang sahabat nama dia Khabbab bin Munzir. Dia kata, apakah ini wahyu ataupun strategi engkau wahai Rasulullah? Kalau strategi ni tak kena, maknanya dia bagi pandangan kepada Rasulullah dan Rasulullah terima. Bukanlah bererti kita main taat je, mana tak tentu hala. Jadi macam tu juga dengan Saidina Umar. Dalam kes tawanan Perang Badar, sebenarnya Saidina Umar tak setuju ataupun Saidina Umar ada pandangan yang bercanggah dengan Rasulullah. Akhirnya dia menyuarakan sahaja pandangannya dan tak bererti dia mempertikaikan kepimpinan, tetapi dia boleh menyuarakan apa yang dirasakan, boleh memberi pandangan dan dia tidak menyekat seorang Muslim daripada kebebasan mereka berfikir dan memberi pandangan. Baik. Kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Mari ayuh sama-sama kita tuan-tuan puan-puan kita perhatikan pengajaran dan resolusi yang kita boleh belajar daripada hadis pada hari ini. Yang pertama, kita hendaklah meningkatkan keimanan melalui amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang ini diambil daripada hadis yang pertama yang saya bacakan pada awal tadi. Yang keduanya, bercita-cita menjadi pejuang ataupun menjadi pejuang yang taat dan menyampaikan dakwah dan mengangkat ajaran agama. Dan yang ketiga, berusaha menyampaikan dakwah adalah antara cabang jihad. Yang ni sebenarnya diambil daripada usaha yang dilakukan oleh beberapa sahabat ketika mana datang kepada Madinah seperti mana yang kita sebutkan tadi. Baik, seperti biasa di penghujung rancangan ini saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian, ayuh kita sama-sama menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, di mana tabung ini kita akan bangunkan lagi, rancakkan lagi program-program pengajian Quran dan hadis kita. Mudah-mudahan dia akan memberikan manfaat dan pahala jariah yang berterusan kepada tuan-tuan puan-puan yang menyumbang, insya-Allah. Baik, seperti biasa, bagi memberkati dan memastikan program kita sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Taala, ayuh kita sama-sama berdoa dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Husaini kita. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Dr. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ayuh sama-sama kita mengangkat tangan, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kekuatan di dalam hati kita untuk sama-sama kita beribadat, terus kuat istiqamah dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu, ya Allah, tetapkanlah hati kami kepada perkara kebenaran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kukuhkanlah hati kami ini, ya Allah,
untuk membanteras segala maksiat ya Allah yang berlaku di sekeliling kami ini ya Allah. Kuatkanlah hati kami ini ya Allah. Kuatkanlah hati kami ini dengan Al-Quran dan hadis. Jadikanlah akhlak kami akhlak yang sebaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, Engkau kurniakanlah ketaatan kepada kami ini, kepada pemimpin kami ya Allah, selagi tidak melanggar hukum syarak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami ya Allah dalam menerima segala kebenaran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.